Pertamanya saya terangkan sedikit tentang commercial diving, underwater welding dan juga cutting. Okey, pertamanya okey. Setiap peserta yang untuk menghadiri kursus underwater commercial diver dengan underwater welding, setiap orang mesti bermula daripada journey. Your journey start here. Cuba tengok dekat sini. Your journey start here maksudnya mereka bermula daripada recreational diver. Recreational diver, lepas tu baru pergi kepada commercial diver. Selepas commercial diver dan kemudian pergi kepada underwater welding dan cutting. Yang kalau kita tengok di bawah tu ada underwater blasting dan painting. Itu adalah additional course, additional training yang kita bagi. Okey. Okey. Sekarang ni yang saya tunjukkan adalah di mana kita akan pergi selepas tu. Yang tadi tu adalah lebih kurang sama cerita dia, tapi kita start yang jenis yang ni, yang mana yang kita tengok daripada third party ABS yang kita tengok di sini. ABS, third party, BNV, GL ni adalah international certification. Pak Ayo tengok aku boleh tak? Okey. Ini sebahagian daripada alat-alatan yang kita gunakan untuk kita bermula dengan training tu. Okey. Ini slide yang saya tunjuk sekarang ni adalah yang kalau kita tengok helmet putih ni, helmet kuning ni, minta maaf. Ini adalah hard hat. Nama dia KB17. Kita gunakan untuk kerja-kerja welding dan juga cutting. Kita tidak boleh pakai mask biasa tu. Mask biasa tu memang kita tak benarkan sebab kita tak boleh communication dalam tu. Kita tak boleh communication sebab dalam mask ni, dalam hard hat ni kita boleh communicate. Kita boleh communicate. Jadi kita boleh bercakap dengan orang yang supervise kita. Okey. Underwater welding bermula bila kita ada underwater, dia panggil commercial diver. Kita bermula peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan dia ini adalah di antara peluang-peluang pekerjaan yang digunakan oleh dalam industri kita. Okey. Dalam industri kita ada banyak. Kalau kita panggil offshore oil and gas ni adalah diver onshore. Offshore. Okey, kalau di sebelah darat macam maritime yard, ini adalah dipanggil onshore diver. So banyak peluang-peluang untuk dalam bidang ini. Sebab government agency tu macam APMM, Police, Navy masih ada peluang untuk kita. Okey. Ini adalah lagi dia. Dapat je ke? Clear ke cakap saya ni? Clear Datuk. Clear. Cuma jangan terlalu cepatlah Datuk sebab kami tengah melihat tengok pada skrin. Okey, di mana yang terlepas? Teruskan Datuk, teruskan. Okey. Saya patah balik kepada peluang pekerjaan. Okey. Ini adalah peluang pekerjaan. Dan di Sabah tu sangat banyak. Sebab tu saya buka training center di Sabah sebab ada banyak peluang-peluang yang boleh dilakukan. Tapi saya nampak ada lead dekat sana lah untuk kita memperkenalkan diri kita. Sebab banyak orang
dia lebih kepada orang-orang foreigners. Okey. Ini adalah permintaan kerja yang kita terima daripada international. Ini adalah daripada Middle East. Kalau cikgu-cikgu tengok di sini, ini gambar yang ni adalah mencuci propeller kapal. Mencuci propeller kapal. Ini adalah satu bidang juga dalam commercial diving. Ini welding. Dan ini adalah kerja-kerja komersial. Kerja komersial ni dia sebagai macam kita nak timbulkan kapal lah, kita nak ikat tali dalam laut lah, dalam ini semua kerja-kerja dia. Okey. Ini sebahagian tempat training saya. Saya sebenarnya tak berapa nak tunjuk yang ni. Saya lebih kepada alatan apa ni commercial diving tadi tu. Ini okey. Ini kalau kita tengok cikgu, ini adalah tank. Tank di mana kita buat permulaan untuk khusus. Apabila setiap peserta khusus yang pertama kali datang dan zero knowledge, kita gunakan tank ni untuk sebelum pergi ke laut. Kedalaman lebih kurang dalam 10 kaki. Panjang ni 20 kaki. Lebar dia 8 kaki. So, kita tengok ke peserta khusus tu, adakah dia mampu untuk berenang ataupun menyelam secara normal dulu, tidak menggunakan gas. Sekiranya dia dah okey dan kita gunakan segala-gala alatan, baru dah kita pergi ke laut. Ini untuk keselamatan lah. Okey. Ini adalah alatan-alatan yang kita gunakan untuk bekerja-kerja menyelam. Okey, saya rasa kalau di tawar tu perkara-perkara begini, nombor 1, nombor 2 ni biasa. Cuma saya rasa yang umbilical, DC welding machine, MCOP ni adalah communication di antara penyelia dan juga diver. Ini kita gunakan. Ini sangat mustahak. Ini sangat penting dalam diving. Kita ada CCTV juga. CCTV untuk kita communicate. Okey, kalau kita tengok kalau cikgu-cikgu tengok diving air generator. Okey, diving air generator ni tidak sama dengan kompresor. Kompresor yang kita pump tayar tu. Okey, apa yang berlaku pada minggu lepas? Ada diver yang meninggal dunia kerana syarikat dia ambil mudah. Dia menggunakan air compressor yang biasa tu, yang digunakan pump tayar tu, digunakan untuk digunakan kepada diver. Ini sangat salah. Dan orang tu meninggal pada minggu lepas di Johor Bahru. Dan ini memang tidak adil lah, tidak patut kita laksanakan. Banyak syarikat gunakan macam tu sebab untuk tanggung kos yang mudah sikit. Okey, kalau cikgu tengok di helmet KMB 437 hard hat band mask, ini adalah salah satu yang kita gunakan untuk commercial diving. Ini sangat penting sebab ini boleh communicate. So ini kita gunakan oksigen yang betul punya, yang bukan kompresor yang biasa tu, untuk kita supply oksigen kepada diver. Dan diver boleh communicate dengan kita, supervisor. So kalau cikgu tengok dalam hujung ni adalah underwater CCTV di mana kita setiap pekerjaan tu dia akan transmit dengan kita di atas untuk melihat keadaan di bawah. Ini perkara-perkara yang kita gunakan. Okey. Dan juga kita gunakan safety first aid untuk training start, open water, commercial diver yang tadi awal saya terangkan tadi tu. Ini CPR, first aider. First aider ni adalah wajib kepada
setiap peserta khusus. Okey, kalau kita tengok yang gambar nampak perempuan orang putih ni, ini adalah saya punya principal yang berada di Spain. So mereka datang dan khususkan penyilia saya dengan bayaran yang banyak lah, jadi terpaksa kita buat. Jadi kita perlu, first aider ni perlu untuk diver. Okey, awalnya kita buat di kolam, di swimming pool, di kolam saya, di swimming pool, dan juga di inilah untuk membiasakan dulu. Kita bukan recreational diver yang tengok ikan di pulau-pulau di Sempurna ataupun di Tawau tu. Kita tak buat macam tu sebab kita nak orang lebih kepada safety. Okey, ini sebahagian khusus yang kita buat daripada siang hingga ke malam. Ada peserta khusus yang takut menyelam pada waktu malam. Kalau takut, kita tak boleh buat dia teruskan khusus sebab ada pekerjaan kita akan adakan pada waktu malam juga. Ini antara certification yang kita bagi kepada peserta khusus. Permintaan latihan dan permintaan dalam negara luar negara banyak. Luar negara kita terima daripada Middle East, kita terima daripada daripada dalam negara. Kita juga ambil peserta khusus, bukan peserta khusus, apa dipanggil, on job training untuk KV. Antara KV yang ada dekat sini, KV Langkawi, KV Taiping, utara lah yang banyak yang kita ambil. Ini antara, ini daripada Libya. Ini peserta khusus daripada Libya dalam welding. Yang ni daripada Brunei. Yang ni adalah peserta daripada sektor kerajaan, tentera laut, IPT, IPTS, College Vocational, dia orang datang untuk ni. Ini penerangan kami kepada dalam TV untuk apa dia panggil, penerangan mengenai Izzati tu adalah wanita pertama yang saya bangunkan untuk menjadi orang yang wanita pertama dalam Malaysia yang buat commercial diving. Dalam Malaysia bukan tidak ada apa dia panggil wanita diving, tapi diving dia hanyalah recreational. So kita buat wanita kepada commercial. Dan saya juga bercadang untuk menambahkan wanita dalam bidang dia panggil forensik, underwater forensik, yang mana tidak ada lagi di Malaysia. Dan saya akan cuba bangunkan mereka supaya menjadi satu grup wanita-wanita yang buat forensik dan bekerjasama dengan bomber, polis, tentera, APMM, supaya mereka menjadi satu wanita, satu tim wanita yang pertama di Malaysia yang buat forensik di dalam air. Itu cita-cita saya sebenarnya. Sampai sebenarnya saya belum lagi dapat melaksanakannya sebab kengkangan daripada peserta. Kita nak orang yang berjiwa, pertama sekali dia kena ada jiwa kena ada jiwa appreciate. Itu yang paling penting. Kalau tidak ada appreciation, saya rasa itu susah. Jadi saya belum dapat melaksanakan lagi. Okey, ini adalah sebahagian cita-cita yang dulu Izzati, macam mana kita bangunkan dia daripada seorang welding KV Taiping, kita ambil dia, kita sponsor dia, kita bangunkan dia menjadi orang yang agak terkenal lah masa tu, menjadi apa, menjadi apa ni, mentor kepada KV, kepada KPM, BBTV sebenarnya. Itu yang saya inilah. Okey. Ini sebahagian sijil yang kita ada daripada ni. Ini kalau kita tengok ni cikgu, ini adalah IMCA, ini adalah International Marine Contractor Association, di mana kami adalah dalam bidang diving, diversion Asia Pacific region, Asia Pacific region. Where zone adalah
member dalam ni dan saya berdaftar dengan dia orang di session di London. So kita layak untuk mendapat pengiktirafan dia. Okey, ini adalah international certification yang kita gunakan untuk certified diver. Okey, International Association of Nitrox Technical Diver ni adalah nitrox yang lebih advance dan lebih hebat kalau siapa-siapa yang majlis kursus ni. Secara ringkasnya kita dah ini adalah training partner yang di US. Di US kita akan buat bersama mereka untuk ni. Ini adalah sijil ship qualification di mana kapal-kapal yang berlabuh yang cikgu-cikgu nampak di laut sana tu yang berlabuh untuk buat kerja cucian kapal, propeller apa semua tu, kita perlukan daripada ship classification ni. Ini perlu, ini wajib, ini kena ada. So bila kita ada ni, kita ada pekerjaan untuk diver-diver. Kalau kita tak ada ni, kita tak boleh buat kerja-kerja kapal. Ni sijil saya yang biasalah. Ini apa ni? Saya adalah jawatan kuasa teknikal kepada Tibet. Di mana kita cuba saya bercadang untuk dualkan sijil welding. Yang lain saya tak tahu. Saya cuma bercakap mengenai welding. Di mana kita akan masa tu kita bersyarat untuk ini cikgu tahu, tapi kan dia post untuk mengubah sijil daripada SKM kepada international ataupun dua sijil SKM dan juga international. So kita ada berbincang bersyarat, tapi sayangnya benda ni tertangguh dah apa ni. Ini sijil daripada KB lain. Okey, saya lajukan ni sikit sebab yang ni kita tak pergi ke sini lagi sebab akan datang saya akan tunjukkan. InsyaAllah kalau ada peluang minggu depan atau tarikh yang sesuai, minggu depan saya rasa saya akan ke Sabah, ke Sempurna. Saya boleh singgah ke sana untuk memberi sedikit penerangan. Okey, yang ni adalah sijil-sijil third party. MKWB ni mana ni? Bentung. Third party yang kita yang diperlukan dalam industri. So welding sangat perlu dalam industri, persijilan industri. Memang sangat perlu. Kita tidak ada peluang. Kalau kita guna SKM dan agak terhad, terhad. Jadi kita dualkan sijil dia. Tak ada nampak pun. Ini sebahagian daripada kerja-kerja yang kita buat. Ini di offshore. Sama kerja kita. Ini Ferry Pulau Pinang. Di mana kita ada buat kerja di Ferry Pulau Pinang, kapal. Saya tunjukkan ini adalah untuk anak-anak student-student yang ada berminat dalam perkara ini, kita boleh join lah. Okey. Ini kimpelan biasa yang cikgu pun buat di sekolah buat. Cuma bezanya kalau tak silap saya ada juga pergi ke sekolah-sekolah ke KB di mana saya melihat position 45 darjah ni ke atas. Kalau KB, kalau college vocational, ILP, IKM dia menggunakan 45 degree ke atas. Tapi dalam industri 45 degree ke bawah. Ini adalah proses GJR. Okey, GJR. Ini welding biasa yang cikgu pun buat di sekolah. Okey, akhir sekali saya cuba ada sesi soal jawab. Dan akhir sekali program saya akan cuba video tadi. Sebab saya dah buat tu video tu, cantik sikit. Untuk penerangan tentang underwater welding. Tapi sayang saya tak boleh, tak dapat ke sana tengok. Nanti kita cuba selepas sesi soal jawab ni. Okey, kita memperkenalkan electrode holder antara holder biasa dengan holder underwater welding.
So holder biasa adalah ini. Okay. Yang mana tidak boleh expose kepada air, takut nanti short renjatan elektrik. Okay. Holder untuk underwater welding adalah begini. Okay. Perbezaan dia, dia watertight dan tidak masuk air. Okay. So ini adalah dua perkara yang berbeza antara holder dry welding dengan juga underwater welding. Okay, saya perkenalkan juga mesin. Okay, mesin welding mesin untuk underwater welding kita menggunakan DC, bukan ACDC. Okay. Kenapa bukan ACDC? Sebab isu keselamatan. Kalau ACDC dia ada dua switch. ACDC dengan DC. Sebab bahaya kalau ada orang yang buat khianat dan dia switch kepada AC dan menyebabkan diver tu akan mengalami rejatan elektrik. Okay. So kita kena ingat perkara yang penting adalah DC. Itu yang paling penting sekali. Kalau tak bahaya, kita tak nak berlaku kemalangan. Kemalangan sifar. Dalam perkara ni kemalangan sangat sifar. Okey. Dan ini saya tunjukkan juga macam mana kita nak pasang elektrod underwater welding. Okey. Okey. Elektrod underwater welding ni berbeza dengan normal welding. Okey. Di sebelah kiri kiri tenaga pengajar tu adalah underwater elektrod. Sebab dia dah disaluti oleh silikon supaya dia tidak basah, karbon tidak basah dan tidak boleh mengeluarkan spark. Okey. Di sebelah kanan ini adalah elektrod biasa. Okey, silikon supaya dia tidak basah, karbon tidak basah dan tidak boleh mengeluarkan spark. Okey. Di sebelah kanan ini adalah elektrod biasa. Okey. Itu adalah elektrod biasa. Saya rasa pelajar-pelajar semua tahu elektrod yang biasa yang kita gunakan. Okey. Saya tunjuk macam mana cara untuk memasang elektrod underwater dan kepada holder tadi. Okey. Ini adalah underwater holder. Okey, cara dia pasang macam tu. Okey. Okey. So, cara memasang elektrod kepada holder sangat berbeza. Sangat berbeza sama sekali dengan elektrod normal welding. Okey, sebab kita tak mahu dia terdedah kepada air dan juga kita nak menjaga karbon tu supaya dia tidak basah. Dia tidak basah dan juga kita akan ada spark, ada current. Kalau tak, sampai sudah memang tak ada current. Okey, cuba kita tengok elektrod biasa kepada holder biasa. Beza dia akan expose. Dia akan expose, nampak? Dia akan expose, tak ada apa. Tapi bukan welding machine ni. Okey, welding machine ni tidak boleh pakai untuk welding biasa. Sebab current dia kita pakai AC. Kalau dia pakai genset untuk welding boleh kita gunakan DC. Kalau tak pakai tak boleh. Okey. Dan juga saya tunjukkan di sini elektrod bukan elektrod, holder. Holder untuk undercutting welding. Underwater welding, underwater cutting. Minta maaf. Tersasul. Okey. Ini adalah
underwater cutting. Kita potong besi dalam air. Okay. Dulu-dulu orang cerita kena tembak angin lah, apalah tu semua. Tak betul tu. Okay. Ini adalah underwater cutting punya apa orang panggil, holder. Okay. Cara memasang dia pakai elektrod yang berbeza. Ini adalah underwater cutting ni, dia banyak carbon. Besar, dia saiz besar. Dalam dia ada carbon tu, dan juga dia menggunakan angin. Kita akan sambung kompresor kepada kompresor untuk angin dan juga current. Okey, cuba pasangkan elektrod tu. Elektrod dia kita panggil dia boroko. Boroko ni adalah elektrod yang digunakan untuk memotong besi di dalam air. Okey, panjang, dan dia menggunakan dua kaedah, elektrik, DC elektrik dan juga kompresor. Okey, untuk kita potong dalam air. Itu sedikit yang saya boleh tunjuk macam mana kita gunakan nanti kita ada video untuk underwater cutting dan juga untuk underwater welding. So kena faham elektrod, underwater cutting, underwater welding dengan elektrod biasa adalah sangat berbeza. Okey, ada tiga. Yang sebelah kanan sekali elektrod biasa, yang di tengah tu adalah underwater electrode. Nombor 3 adalah boroko, di mana kita buat underwater cutting. Okay, so saya terangkan yang tu sikit, sedikit tentang proses penggunaan underwater equipment. Okay, ini basic untuk welding. So yang lain-lain tentang helmet, tentang itu dalam air itu, iaitu kita akan tunjukkan nanti. Chen, terima kasih.